Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada episod ini saya akan baca Suratul Lail dari juz yang ke-30 dengan menggunakan qiraat Abu Amru, riwayat Duri Abu Amru dan Susi, muqaddam riwayat Duri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا يغشى والنهر إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر وما يغني عنه ماله إذا تردى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى لا يصلاها إلا الأشقى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.
Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Begitulah bacaan suratul Lail dengan menggunakan qiraat Abu Amru, riwayat Duri dan riwayat Susi. Ada beberapa khilaf bacaan yang terdapat di dalam surah ini yang banyaknya dari segi hukum bacaan Zilya dan Zilra. Tiap kali bertemu dengan Zilya yang banyak sini pada akhir kalimahnya bermula daripada ayat yang pertama yaghsha. Abu Amr membaca dengan taqlil yaghsha. Wan nahari, di mana hukum kalimah ra di akhir kalimah berbaris di bawah dan sebelumnya ada alif mat. Maka di mana saja kita berjumpa kaedah ini, maka kita membaca dengan imalah. Wan nahari kepada wan nahiri. Wan nahiri idza tajalla. Tajalla ada zilya dibaca dengan taqlil tajalla. Wa ma khalaqa dzakara wal untha. Sa unsa wal unsa. Sekali lagi zilya maka dibaca dengan taqlil wal unsa. Pada akhir ayat yang keempat kalimah la syatta, zilya di hujung kalimah dibaca dengan taqlil asyatta. Dan wattaqa pada ayat kelima hujung ayat kelima kalimah terakhir wattaqa kepada wattaqa dibaca dengan taqlil zilya. Yang ke ayat yang ke-6 akhir kalimah wal akhir ayat bil husna juga zilya dibaca dengan taqlil bil husna. Dan pada akhir ayat yang ke-7 kalimah lil yusra, ini adalah zilra. Tiap kali bertemu dengan zilra maka mengikut qiraat Abu Amr dibaca dengan imalah lil yusra kepada lil yusri. Pada ayat yang ke-8 akhir ayat ke-8 kalimah wastaghna, zilya dibaca dengan wastaghna. Wa kadzdzaba bil husna, wa kadzdzaba bil pertemuan dua ba. Maka bagi riwayat Duri Abu Amru dibaca dengan tahqiq sama dengan bacaan riwayat Hafs al-Asim, tetapi bagi bacaan riwayat Susi Abu Amru dibaca dengan idgham. Di sini idgham pertemuan ba dengan ba, idgham kabir wa idgham saghir wa kadzdzaba bil husna wa kadzdzab bil husna. Husna al-husna zilya dibaca dengan taqlil bil husna. Susi membaca wa kadzdzab bil husna. Dan pada ayat yang ke-10 pada akhir ayat kalimah lil usra zilra maka mengikut bacaan qiraat Abu Amru dibaca dengan imalah lil usra. Wa ma yughni anhu maluhu, maksilah tawilah di sini maluhu. Maka bagi riwayat Duri Abu Amru dibaca dengan wajah sama seperti makmum fasil, sama ada 2 harakat atau 4 harakat, tetapi bagi riwayat Susi Abu Amru dibaca dengan hanya 2 harakat. Dan pada perkataan taradda, idza taradda itu adalah zilya maka dibaca dengan taqlil idza taradda. Pada ayat yang ke-16 ayat ke-12 kali kita berjumpa dengan al-huda dengan zilya maka dibaca dengan taqlil lil huda kepada lil huda. Dan pada akhir ayat pada kalimah wal ula pada ayat yang ke-13 wal ula itu juga zilya maka dibaca dengan taqlil. Abu Amr membaca dengan taqlil, sama ada riwayat Duri atau riwayat Susi baca dengan taqlil. Watawalla kepada watawalla, wal ula kepada wal ula. Ayat 14 tarawwa juga zilya dibaca dengan tarawwa.
taklil. La yaslaha illa al-ashqa. Kalimah yang pertama la yaslaha illa, bagi bacaan riwayat Duri Abu Amru dibaca dengan la yasla illa yaslaha, la yaslaha. Boleh dibaca dengan dua harakat atau 4 harakat. Tetapi bagi bacaan Susi Abu Amru dibaca dengan la yasla illal ashqa, di mana la yasla, la dibaca dengan 4 harakat, kemudian dihazafkan, dibuangkan di situ, maka la yasla, la dibaca dengan 4 harakat, dan illal ashqa, al-ashqa zilya Abu Amru dibaca dengan taklil illal ashqa. Jadi penuhnya bagi bacaan riwayat Duri Abu Amru la yaslaha illal ashqa, la yaslaha illal ashqa. Bagi riwayat Susi la yasla illal ashqa. Dan pada ayat yang ke 16 akhir ayat kalimah watawalla zilya dibaca dengan taklil watawalla. Dan begitulah juga pada ayat yang ke-17 akhir ayat kalimah al-atqa dibaca dengan al-atqa, dibaca dengan imalah. Allazi yu'ti malahu yatazakka, yu'ti ada hamzah mufrad. Bagi bacaan riwayat Duri dibaca dengan tahqiq, sama seperti riwayat Hafs al-Asim, allazi yu'ti malahu. Tapi bagi bacaan riwayat Susi di mana hamzah mufrad diibdalkan kepada waw mat, maka dalam bacaannya allazi, daripada allazi yu'ti kepada allazi yu'ti malahu yatazakka. Yatazakka itu adalah zilya, maka kedua-dua perawi riwayat Abu Amru dibaca dengan taklil yatazakka. Ayat ke-19 akhir ayat kalimah tujza juga zilya dibaca dengan taklil tujza kepada tujza. Dan pada akhir kalimah ayat yang kedua, pada akhir ayat yang ke-20 kalimah al-a'la juga zilya dibaca dengan taklil al-a'la. Dan akhir sekali pada ayat 21 akhir ayat kalimah yarda dibaca dengan ini juga zilya dibaca dengan taklil wala sawfa yarda. Itulah sedikit penerangan tentang dari segi kaedah hukum bacaan, khilaf-khilaf yang berlaku mengikut bacaan Abu Amru, sama ada riwayat Duri Abu Amru atau riwayat Susi, dan juga dibandingkan perbezaannya dengan bacaan riwayat Hafs al-Asim. Semoga sedikit penerangan yang telah saya sampaikan tadi dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan yang mula untuk mempelajari Al-Quran awal qiraat. Sebelum kita bertalaqi, apabila kita bertalaqi dengan guru-guru yang musyrik, guru-guru yang pakar dalam ilmu Al-Quran awal qiraat, maka mudah untuk kita memahaminya. Di sini yang pentingnya tiap kali pada akhir kalimah kita berjumpa dengan zilya, maka kita baca dengan taklil. Dan apabila kita berjumpa dengan zilra, di mana kedudukannya, maka kita baca dengan imalah, dan beberapa hukum idgham bagi riwayat Susi dan khilaf farsh huruf seperti la yaslaha ilal ashqa. Semoga Al-Quran terus menjadi teman kita dalam kehidupan di dunia ini, dan insya-Allah di dalam kubur nanti Al-Quran akan menemani kita, di mana ketika itu tiada siapa yang sanggup untuk menemani kita walaupun mereka yang paling mencintai kita, menyayangi kita.
Dan insya-Allah di yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul akhir nanti Al-Quran akan menjadi hujjah kepada kita insya-Allah. Marilah kita terus berteman dengan Al-Quranul Karim. Salam persahabatan, salam sahabat Al-Quran daripada saya, Haji Terengganu Haji Zakaria, daripada syarikat Radha Jaya Travel and Tours India Berhad yang mengadakan pakej umrah setiap bulan. Siapa sahaja yang berhajat untuk melakukan umrah, bolehlah menghubungi mana-mana syarikat kami atau ejen-ejen dan mutawif-mutawif kami di seluruh negara, atau terus menghubungi saya di talian 019 936 7657 pejabat urusan umrah kami. Saya di Kuala Terengganu, tingkat atas 7-Eleven Jalan Tun Adik Kepuntang Adik Kuala Ibai Kuala Terengganu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana alaihi wa taqana ajrana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.